لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأجمعين وبعد. Kata Musannif rahimahullah ketiganya daripada 12, yang ni istilahnya ciri-ciri makhluk yang wajib Allah Ta'ala tanzihkan dia daripada sifat ni. Apa dia? Jadi pertama jirim, kedua arad. Jirim arad ni memang dua benda besar lah yang nisbah kepada makhluk. Pasal Allah Ta'ala buat makhluk mesti berjirim. Baik. Arad. 3 adalah zat Allah Ta'ala itu pada suatu jihah bagi jirim. Kalau ikut ada benda yang saya sebut tadi tentang syarahkan arad tu, sifat tu saya sebut secara umum sifat. Pasal semua yang kalau ikut 12 ni umumnya semua sifat. Bicara zat makhluk ni jirim tu lah. Jirim tu lah zat makhluk, arad tu sifat makhluk. Saya ada sebut juzuk, anggota apa semua tu, sebut orang kata borong sekali lalu. Kalau sebut secara spesifik dia bab juzuk anggota dia ialah bab jirim. Masa bila sebut kata jirim ni, yang tu ciri makhluk. Dan kata jirim ni, antara ciri jirim ni, dia boleh ada kebolehan dan kebarangkalian berpecah dan bercantum. Ni jirim. Sama ada jirim itu satu, lepas tu jadi banyak daripada sejenis dia ataupun sejenis yang lain, ataupun benda yang asalnya bercantum benda banyak, kemudian boleh dileraikan, dicerakinkan, dipecahkan, disintesiskan, dipecah-pecahkan dia. Itu juga ciri makhluk. Itu istilah ada muka, tangan, mata. Itu ciri makhluk. Pasal istilahnya jirim, dari sudut boleh dicerai-ceraikan. Satu ciri tersebut mustahil pada Allah Ta'ala. Itu jirim. Baik. Umum sifat ni putih, hitam, panjang, pendek, besar, kecil, lebar, lepeh, bergerak. Umumnya semua arad. Secara khas dia sebut ni ketiga, bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu pada suatu jihah bagi jirim. Yang ni maksud jihah ni asal terjemah pihak. Apa dia? Yang ni atas jirim atau bawah jirim atau kiri jirim, kanan jirim. Itu mustahil belaka semuanya itu. Ya.
Istilah selalu disebut jihatus siti, pihak yang 6, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Mustahil semua tu keadaan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mustahil dia berada di pihak, dan mustahil dia ada pihak. Mustahil. Jadi keadaan ada pihak ni adalah yang wajib ditanzih Allah Ta'ala daripadanya. Kalau ada tu yang sipir ni kena faham. Kalau ada dalam hadis Quran, pasal dia bercanggah dengan ayat Quran lain. Satu, kalau ada, buat macam mana? Tu yang istilahnya ayat ni tak dipakai atas makna zahir. Al-Quran mesti ada makna. Itu macam mana nak intikadkan dia? Antara istilah ulama dia sebut tilawatuha, tafsiruha, tilawatuha. Kalau yang tu ayat Quran, nak tafsir dia macam mana? Baca tu lah tafsir. Baca tu tafsir dia. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Kan bersama tu faham macam jihad, duduk sekali pula tu kan. Duduk sekali pula. Bahkan ada faham bersama-sama tu, faham boleh jadi duduk sebelah, berdekatan, bersama. Oh, macam-macam hal. Kaedah dia tafsir dia macam mana? Tafsiruha tilawatuha. Baca je. Apa makna inna Allah ma'ana? Inna Allah ma'ana. Apa makna inna Allah ma'ana? Inna Allah ma'ana. Apa makna inna Allah ma'ana? Inna Allah ma'ana. Itulah tafsir dia. Ar-Rahman ala arsyistawa. Apa makna dia? Ar-Rahman ala arsyistawa. Apa makna Ar-Rahman ala arsyistawa? Ar-Rahman ala arsyistawa. Baca je. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Itulah bandingan dia. Apa makna Yasin? Yasin lah. Apa makna Yasin? Yasin lah. Apa makna Yasin? Yasin lah. Itu yang tafsiruha tilawatuha. Itu juga makna amir ruha kama ja'at. Lalu kan saja macam mana dia datang. Apa ni lalu tadi? Tafsiruha tilawatuha. Tafsir dia, baca dia. Baca je lah. Satu ada ayat Quran yang istilahnya tak perlu dihurai-hurai. Baca je. Satu baca ayat Quran, tambah ayat-ayat mutasyabihat tu adalah lebih selamat berbanding dengan menterjemahkan dia. Pasal terjemah tu dia boleh istilahnya sebut ulama mendatangkan waham pada orang Ta'ala. Mendatangkan waham, ada keserupaan makhluk dengan orang Ta'ala. Tu ayat dia macam tu ulama sebut mendatangkan waham. Mendatang waham kena selesai, apatah lagi memang mengiktikadkan macam itulah orang Ta'ala. Bukan masalah tu. Mudah orang Ta'ala pelihara kita, jaga bab-bab tu. Kalau dengar elok pengajaran yang tutup guru kita duk sebut, perbincangan ulama sebut betul-betul ni, boleh selesai. Cuma masalahnya zaman kita lah ni zaman huru-hara dalam bab ni. Orang yang tak sepatutnya bercerita tentang ayat-ayat mutasyabihat macam ni, mereka yang banyak lantang bercakap. Itu masalah. Satu kaedah pengawalan sepatutnya berhentikan pokok ni daripada bercakap. Itu je. Kita dah selesai dia. Kalau kita tak bagi huraian, bagi penjelasan pun macam mana? Tak bercakap apa pun, bila di silent dengan benda tu, tak ada orang akan cerita ajaran sesat ni. Tapi bila orang ajaran sesat ni diberikan untuk bercakap, diberi liputan luas oleh media, bahkan siaran-siaran TV kerajaan panggil orang ni, di-highlightkan diri dia. Jadi secara tak langsung di-highlightkan pendapat-pendapat mereka. Itu masalah. Yang itulah fitnah kita akhir zaman ni macam ni lah. Hati-hatilah. Baik. Dia asal nak sebut berpihak-pihak tu, mustahil kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Iaitu mustahil belaka semuanya. Adapun jirim itu zat alam. Baik. Jirim ni apa? Dia bagi syarahan sikit. Jirim itu zat alam. Si alam ni umum, bahasa tu nama am. Setiap yang ada dalam ni zat dia. Itulah dipanggil jirim. Satu ke Allah Ta'ala tak dibahasakan jirim. Pasal Allah bukan jirim. Dari segi tertib dan disiplin ilmu tauhid juga, atas nak membezakan Allah Ta'ala makhluk dengan makhluk, Allah dengan khalik makhluk. Allah diistilahkan zat, selain pada orang makhluk, astagfirullah, makhluk ni selain pada Allah Ta'ala ni diistilahkan sebagai jirim. Walaupun satu sudut kadang nak bahas kita sebut ni zat Allah, zat makhluk, sebut juga gitu tak?
untuk menunjukkan bahawasanya maksud jirim itu adalah zat makhluk. Kau tak faham nanti. Duk faham Allah Ta'ala sabit zat dia, okey faham. Sebut makhluk, jirim lah tak faham. Padahal jirim itu adalah zat makhluk. Jadi zat makhluk boleh bicara, tapi zat Allah Ta'ala mana boleh bicara tentang dia. Itu bila sebut muka, tangan, kaki, ini zat makhluk. Ini zat makhluk. Allah. Mustahil ada zat yang macam tu. Jadi atas sekali lalu makna jirim tu zat alam. Tak kira haiwan, tumbuhan, batu, kayu, apa semua, udara sekalipun. Dan arat itu sifatnya sifat alam. Siap. Satu saya sebut arat tu umum sifat. Jadi kalau faham 12 tu, jirim tu zat, 11 lagi arat. Arat. Dan tertib juga sebut bab tauhid ni, bila Allah zat sifat, makhluk jirim arat. Yang keempatnya yang mustahil, yang faham macam ni membawa makna mumasalah. Ilalah dia ada penyerupaan Allah Ta'ala baharu. Apa dia? Bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu di atas dan bawah dan kanan dan kiri, dan hadapan dan belakang pula, seperti jirim itu, iaitu mustahil. Tadi Allah berada di depan nisbah kita, depan belakang kita, depan kita, kanan kiri kita, atas kita, bawah kita. Itu ayakuna fi jihah, yakni ayakuna lahu huwa jihatun. Allah sendiri, dia ada depan, dia ada belakang, dia ada kiri, dia ada kanan, dia ada atas, dia bawah. Subhanallah. Itu pun antara sifat makhluk. Jadi kalau yang tadi tu nisbah kita dengan Allah Ta'ala, Allah ada di pihak kita, yakni Allah ada kiri kanan ni, yakni Allah sendiri dia ada pihak. Boleh. Jadi kalau kata akhirat esok kita berdiri hadapan Allah Ta'ala, hadapan Allah Ta'ala bukan maksudnya kita duduk depan dia, maksudnya Allah Ta'ala ada belakang, ada kiri dan kanan. Subhanallah. Subhanallah. Satu, kalau kita baca-baca hadis-hadis yang ada menunjukkan mana seolah-olah ada makna diri apa, depan belakang kiri kanan ni, macam mana? Semua hadis-hadis yang tu dipanggil mutasyabihat. Kalau ayat Quran pun ada seumpama tu, nama dia mutasyabihat. Siapa kena ingat apa dia? Ayat mutasyabihat, lalukan dia saja macam mana dia datang. Macam tadilah, tafsiruha tilawatuha. Tafsir ni baca je. Kalau hadis pun sama, tafsiruha tilawatuha. Apa makna ni? Wallahu alam. Serah pada Allah Ta'ala. Itu ialah, yang itulah dipanggil original salaf. Baik. Selesai, semudah je tu rasanya. Satu, kalau macam pahaman-pahaman sesat tu, dia kata Allah Ta'ala ni ada kanan dan kiri. Pasal tengok zahir Quran, was-samawatu matawiyatu biyamini. Allah Ta'ala kata langit 7 lapis tu ni akan digulung dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Memang Wahbi dia cakap macam ni, pahaman sesat ni. Dia apa? Iza sabata lahul yamin fala budda an yakuna lahu yasar. Bila ada tangan kanan, kamu tak dapat tidak, masih ada tangan kiri. Nampak? Cara dipaham tu cara faham makhluk. Bila Allah Ta'ala fawqana, nescaya kita ni tak tahu. Bila Allah Ta'ala atas kita, kita di bawah dia. Dia memang dia faham macam tu. Dia faham zahir itu kering-kering gitu je. Baik. Jadi kalau kita sebut tu, apa masalah kesalahan golongan macam ni? Dia faham ketuhanan tak tepat dengan rumusan yang ulama sebut. Bahkan kalau compare dengan ayat Quran dan hadis yang lain, dengan apa yang mereka faham, memahamkan sifat makhluk tu pada Allah Ta'ala, dia akan berlaku kontradiksi. Itulah istilahnya kan. Kontradiksi apa? Ta'arud, berlawanan dalil. Ayat Quran ni kata macam ni, ayat Quran ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni. Dia akan dapati berlawanan. Mustahil ayat Quran berlawanan. Kalau ada pun berlawanan pada zahirnya, dia naklah diselesaikan. Sama ada nasih mansukh, am mutlaq, mujmal mufassal, antara istilah lain dipanggil muhkam mutasyabih. Kena selesai. Misalnya dia ada hadis yang kata mustahil ada jangkitan penyakit, la adwa wala tiyarata. Contohlah, saya nak tunjuk kata ta'arud dan mesti selesaikan dia. Tambah ayat mutasyabihat ni memang ada lah, kena selesai. Rasulullah kata tak ada jangkitan penyakit, la adwa. Untuk buat apa nak ada penjarakan sosial ni? Nabi kata la adwa. Macam
Ada juga hadis Rasulullah sebut, firru minal majzumi, larilah kamu daripada orang kena kusta, firaraka minal asad, macam mana lari engkau daripada singa. Ni suruh lari pula. Tadi kata tak ada jangkitan penyakit, untuk pasal berlari. Nampak? Jadi ulama syarahkan kita macam mana hadis ni. Dengan ada ulama pun kita boleh faham hadis ni. Kalau tak duk pening tu. Jadi suruh lari daripada singa, macam orang kusta daripada singa. Macam mana lari singa, nak juga apa? Nak juga ada proses sabab musabab, yang sabab menyebabkan ada kena penyakit pada kita, jadi hindarkan diri daripada sabab penyakit. Satu. Waktu tak ada jangkitan penyakit tu, macam mana? Memang tak ada istilah jangkitan penyakit. Yang penyakit tu sendiri menjangkit dengan diri dia, dengan zat dia. Takkan boleh berlaku jangkitan dengan kena Allah Ta'ala di atas peraturan sabab musabab. Satu suruh lari. Betul? Maksud tak ada jangkitan tu, maksudnya fil haqiqah, memang penyakit tak menjangkit, penyakit sendiri tidak boleh beri mudarat dan manfaat dengan zat dia. Boleh faham sebut apa? Jadi maksudlah adwa tu fi zatihi, memang yang kata penyakit, bahkan makanan bukan mengenyangkan kita, minuman bukan menghilangkan dahaga kita, ubat bukan sihatkan kita. Bahkan itu yang kena belajar tauhid betul-betul sebenarnya, yang memberikan taksir, beri bekas ni hanya Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut tadi, kita duduk belajar bab akidah pun, antara benda yang kita kena murnikan, yang betul kan, pertama sekali meluruskan tauhid kita apa? Allah lah bagi ada aku dan bagi seluruh alam ni. Jadi kita makan nak makan apa? Contohlah, kena bagi faham, makanya Allah bagi rezeki aku, alhamdulillah. Dia bagi minum aku, ya Allah. Lama pula kita bukan masak pun, orang lain masak, dia hantar pula tukang masak lagi. La ilaha illallah. Kita nak bagi dapat tauhid tu. Dapat tauhid tu. Allah Ta'ala bagi tu. Kaedah dia macam mana? Kena rajin duduk fikir, tafakur. Amal Rasulullah suruh tu antaranya. Dan Rasulullah ajar. Antara ajar tu apa? Ajar dengan doa-doa yang Rasulullah ajar. Begitu juga bacaan-bacaan yang disuruh hadirkan kita pada setiap aktiviti kita buat, supaya etikot kita semua rujuk pada Allah Ta'ala. Jalan, pakai baju, makan, minum, melihat, mendengar, semualah. Yang kata nisbah nak berjalan betul-betul, tu yang kata kena ada di pelajaran khas, ada guru khas, memang khas untuk asuh kita bab tu nya. Memang ada. Mudah-mudahan dimudahkan kita untuk jumpa orang macam tu. Baik, saya tak panjang lah. Jadi mustahil Allah Ta'ala sendiri dia berpihak depan kanan kiri, depan belakang, kiri kanan atas bawah, subhanallah. Dan iaitu mustahil dua, kelimanya bertempat. Zat Allah Ta'ala itu dengan suatu tempat. Allah Ta'ala ada tempat, ada lokasi yang dia duduk, dia pun occupied space, subhanallah. Seperti bertempat di tengah jerim, atau di tepi jerim, atau di dalam jerim, atau di luar jerim. Jadi duk faham atas arah, meliputi alam ini, liput dengan mana, mengisi, subhanallah. Subhanallah. Itu istilahnya bertempat. Ataupun Allah Ta'ala ada di mana-mana. Mana dengan mana tempat, salah. Itu pun salah juga. Kalau di mana-mana pun salah, Allah Ta'ala ada di arah pun salah. Salah. Itu terjemahnya nak. Terjemah tu boleh mendatangkan waham. Bahkan bukan saja waham, bahkan ada orang itikad dengan zahir ayat macam tu. Masalah. So, peliharalah kita, ya Allah. Baik, yang kelimanya bertempat. Keenam, bertambah zat Allah Ta'ala itu dengan suatu masa. Yang tiga masa dahulu, dengan tiga masa. Ada bertambah zat Allah Ta'ala dengan sesuatu masa. Maksudnya zat Allah Ta'ala ada kait dengan masa. Kait yataqayyadu bi zaman. Antara zaman tiga masa tu apa? Tiga zaman tu apa? Zaman dahulu, zaman sekarang, dan masa kemudian. Maksudnya akan datang. Allah Ta'ala mustahil dilalui oleh zaman. Siap. Satu, bila ada ayat Quran yang menisbahkan pada Allah Ta'ala ada zaman dekat dia, mesti kena tanggung dia makna subut wa istimrar. Saya pernah sebut tu rasanya. Kalau kita baca kana apa yang mati?
Kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Ta'ala ni ghafur, pengampun, rahim, penyayang. Terjemah. Apa makna mengampun? Kana Allahu ghafuran. Faham kana ni dulu Allah Ta'ala mengampun. Sekarang kalau faham tu tak dah lah. Saya ada dulu sekarang tak. Allah Ta'ala kana tu dengan mana? Sabata ghufranuhu wa rahmatuhu. Sabit sifat ghufran Allah Ta'ala. Yap. Dulu kini selamanya, tak ubah-ubah. Jadi kana tu bukan dengan mana zaman, tapi kana dengan mana subut was istimrar, sabit dan kekekalan sifat tu pada zat dia, pada diri dia. Mustahil dengan mana zahir terjemah, dengan menunjukkan mana-mana yang pada makhluk tu. Siap. Jadi mustahil dilalui oleh masa. Yang ketujuhnya bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang baharu itu, iaitu seperti bergerak dan diam. Jadi seterusnya bab perbuatan. Apa dia? Allah ada gerak diam. Lagi dan bertemu dan bercerai. Bertemu dan bercerai dan berhubung. Bertemu dan bercerai, berhubung, lagi berpindah daripada tempat ke tempat, atas bawah, kiri kanan, ke sana kemari. Subhanallah. Itu 7. Siap. Bergerak. Yang ke-8, dan berserah. Yang 8 macam mana? Gerak diam, bertemu, bercerai, berhubung. Sifat yang 8. 8 tu bukan yang ke-8 lagi. Yang ke-8 depan ni bukan ke-8. Dan berserta. Betul baca tu. Dan bercerai dan berhubung. Itu yang 8. Dan berserta. Dia nak lawan, bertemu, bercerai, berhubung. Bercerai dan berhubung. Diam, gerak, diam, bertemu, bercerai, berhubung. Yang di lapang dan berserta. Berserta pun yang di lapang juga. Dan buku dan yang di lapang asal dan halus. Ada di lapan tu. Berhubung yang 8 dan berserta yang 8 dan berupa dan yang 8 kasar dan halus dan licin dan kesat, iaitu mustahil belaka semuanya. Berhubung yang 8, bercerai berhubung yang 8. Bercerai berhubung atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Tundam tak? Beserta yang 8. Allahumma salli. Kena tengok tu apa dia berarti. Saya pun tak simpan maklumat yang kepala. Masa tempat kot jadi 8 tu. Ya. Gerak diam jadi atas pihak tu 6. Termasuk tu jadi 8 tu masa dan tempat. Yang 6 ni pihak. Ya. Depan belakang, kiri kanan, berhubung depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Begitu juga berhubung dengan masa, berhubung dengan tempat. Betul juga cerai dengan masa, cerai dengan tempat. Siap. Begitu juga berserta yang 8, berserta. Orang Ta'ala berserta di atas, di bawah, kiri kanan, berserta dengan tempat, berserta dengan masa. Tidak. Itu jadi 8. Iaitu seperti bergerak dan diam. Yang 8. Begitu juga
dan berupa dan yang 8. Okey, siap itu. Apa itu? Yang ni baru nombor 8 betul. Yang ni baru nombor 8 betul. Tadi 8 tu jihad 6, tempat dan masa, jadi 8. Yang ke-8, kasar dan halus, dan licin dan kesat. Subhanallah, subhanallah. Iaitu mustahil belaka semuanya. Ke-8 bahawa adalah zat. Ini baru 8. Oh, 8 lagi. Banyaknya 8. Yang ke-8 kasar atas bawah kiri kanan, tempat itu, masa. Kasar dan halus 8. Kenapa saya tak perhati itu kata Jawi ni kan susah di sini sikitlah. Bahasa pengarang tu. Mungkin bahasa kedaerahan, bahasa taman dia pakai bahasa macam tu. Baik, kalau gitu yang ni baru ke-8. Yang ke-8 bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu tentangan bagi jirim. Seperti zat Allah Ta'ala itu ada ia di sana dan jirim ada di sini. Dia bertentang dengan jirim. Dia mukabalah dengan jirim. Ada di sana, ada di sini. Habis, siap. Itu tak disilahkan bahasa Allah Ta'ala sana dan sini. Contoh kalau Al-Quran selalu dengar, ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana saja kamu beradab, di situ Allah Ta'ala. Baik. So, jangan faham zahir dia. Satu semua yang Quran yang ada memahaminya tu, ulama ahli sunnah kita dia kumpulkan dan dia bagi panduan ni. Satu kena tanzihkan daripada makna zahir. Satu siapa yang faham makna zahir yang Quran tersebut sesat. Semua tu ajaran sesat. Ajaran sesat. Pasal dia bertentangan dengan ayat Quran lain. Yang kesembilannya bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu terlintas pada cita-cita jirim itu. Allah Ta'ala ni boleh dihayalkan dalam angan-angan dan imajinisasi dan fantasi kita. Subhanallah. Mustahil keadaannya tu. Pasal boleh diimagine, terlintas, itu makhluk. Satu kalau datang kat kita lintasan, fikiran, bayangan, waham sekalipun, istighfar, minta ampun di atas terhadir fikiran macam tu, tanzih Allah Ta'ala, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, minta lindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada syaitan dan rejam, lepas tu zikir. Memang kita ulama-ulama kita sebut macam tu untuk hindarkan daripada kejahatan syaitan ni yang melalai kita dengan Allah Ta'ala. Lalai daripada Allah Ta'ala itu adalah kunci buka ke sesatan yang dia nak tunjuk kita. Sesat besar kita apa? Lupa dengan Allah Ta'ala, kufur dengan Allah Ta'ala. Istilah kufurnya apa? Kita taklah ingkar wujud dia, tapi kita lalai dan tak sedar daripada wujud dia. Mudah-mudahan ni faham kita itu dan sentiasa hadir dalam hati kita wujud dia. Dialah wujudkan kita semua. Amin. Yang ke-10 bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat kecil, iaitu sedikit sukunya. Sifat kecil besar mustahil. Umumnya sifat besar kecil, kecil besar tu. Jadi masuk kecil ni sedikit kuantiti yang mencantum bagi kecil. Sikit sukunya, tiada boleh menerima bahagi seperti johar yang tunggal. Yang ni contoh satu yang kecil lah, bahkan dia amat kecil. Ya. Johar tunggal ni apa? Satu zarah, molekul zarah, satu saja, tanpa mencantum dengan apa-apa. Itu dipanggil jauhar. Dan bila sebut jirim ni, dia benda ada yang mengisi ruang dan mestilah sekurang-kurangnya ada satu. Itu dah dipanggil jirim. Itu oksigen, satu molekul O, jirim. Jirim. Jadi asal sebut kecil, walaupun sekecil itu, nama dia makhluk. Sebelas, bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan besar. Namanya besar ni apa dia? Iaitu banyak sukunya. Subhanallah. Ramai orang ajar akidahnya ni. Malaysia mungkin tak viral bab besar-besar ni. Kalau kita pergi Endon ataupun tengok YouTube Endon punya, jaga. Ada orang Syekh besar ajar, sesat gila je. Ajar apa?
Ajar tentang kata akidah Allah Ta'ala ni besar. Besar tu dia faham besar apa? Banyak suku. Antara dia kata apa? Kursi ni tempat letak kaki Allah Ta'ala. Arasy tempat duduk dia. Bayangkan besarnya Allah Ta'ala ni. Kalau tempat letak kaki dia pun dah penuh langit dan bumi. Pasal itulah kata dia Allah Ta'ala sebut Allahu Akbar. Allah faham besar. Pasal apa? Memang terlalu besar. Ustaz tu dapat perhatian luas tu. Masuk kat Indon. Sesat ajarannya, sesat. Tapi followers punya ramai. Peminat punya ramai suka kat dia. Supaya akhir zaman ni kata macam mana, hati-hatilah. Hati-hatilah. Besar. Sebelah ke-12 jadi sukun. Menerima bagi jisim, artinya bertubuh. Yang ke-12 bahawa adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan segala hikmahnya. Allah Ta'ala ni dia ada ambil faedah pada perbuatan dan hukum hakam dia. Subhanallah. Dia bukan suruh orang puasa untuk mengurangkan perbendaraan ni nak bagi untuk ahli bumi makan. Oh, subhanallah. Subhanallah. Mustahil ada keadaan macam tu pada orang Ta'ala. Jadi yang ke-12 ni faham zat Allah Ta'ala bersifat dengan mengambil faedah. Itu mustahil. Ambil faedah pada perbuatan dia dan hukum hakam dia. Subhanallah. Dan segala hukumnya yang mulia, itu hukum syarak. Pertama wajib. Okay. Selesai tu. Asal dia sebut mustahil orang Ta'ala ambil manfaat daripada hukum hakam dia. Itu 12 perkara yang menunjukkan ciri-ciri makhluk. Baik, pertama wajib. Okey, yang ni dia masuk hukum syarak. Situ dulu soalan kalau ada. Mana? Apa dia? Sambung dia mubtada' baru tu kan. Yang mana? Yang 5 itu hukum syarak sambung. Iaitu hukum syarak. Pertama wajib. Dia gabung sekali. Istilahnya dia menyambi. Asalnya dia nak kata ciri ke-12 tu mustahil orang Ta'ala ambil faedah pada segala hukum-hukum dia daripada perbuatan dia dan segala hukum hakam dia. Untuk cerita hukum hakam, apa hukum syarak? Wajib, sunat, haram, makruh. Nah, semua ni termasuk dalam takrif 12 tu lah. Memang seluruh ulama kita macam ni. Macam tak ada noktah. Kalau ikut kita, situ selesai. Ni apa? Nak cerita hukum syarak pula. Hukum syarak ni maksudnya ketetapan yang datang daripada Allah SWT melalui Rasulullah. Rasulullah sebut tunjuk ajar pada sahabat. Jadi para sahabatlah telah dengan ilmu yang dibekalkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, mereka ada upaya mengenal daripada Al-Quran yang datang tu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang makruh. Semua hal dah diajar kepada kita hukum syarak tu. Lagi lain? Dia hukum tu nak cerita hukumnya tu, hukum yang 5. Ya. Lagi? Kaedah yang ulama buat apabila bertemu dengan ayat mutasyabihat ni. Macam Ustaz kata tadi, yang pertama dia apa? Tafsiruha tilawatuha. Tapi yang satu lagi tu Amiruha kama ja'at. tapi yang kata kaedah az-zahir laisa murad tu semua. Ya, betul. Zahir laisa murad, lepas tu yajibu ta'wil. Wajib ta'wil kan dia. Ta'wil pun ada istilah dua, ijmali, tafsili. Ta'wil ijmali apa dia? Yang zahir laisa murad, apa dia ada maksud, apa makna dia, wallahu alam. Itu tafsir ijmali. Ta'wil ijmali.
takwil yang tafsili, apa maksud misalnya satu-satu tu, apa murad muka zat, apa murad tangan, apa murad dia tu, dia cerita satu-satu. Yang mentazihkan, yang syarahan itu mentazihkan daripada apa-apa sifat makhluk. Yang tu adalah takwil dan tafsil. Tafsir ni lagi. Saya suara tak pergi luar ni, dia jadi bebal sikit cakap. Sebab dah buat tapi tak apa nak jadi. Dia jadi sekat sikit. Cakap macam ni dia rasa macam penat letih. Duduk bunyi tu. Iaitu hukum syarak pertama. Saya kena tangguh dulu. Kok rehat sikit dia lega. Minum selasi apa tu. Memang kadang bila ganjur banyak-banyak sangat dia ada jadi macam tu. Dia kata manusia lemah. Macam mana buat-buat sebab dia tak jadi. Macam mana? La ilaha illallah. Semua dia. Kita buat sebab je. Buat sebab lagi betul. Ada pengalaman dah buat-buat macam ni jadi lepas. Hilang masalah. Waktu buat macam mana? Allah yang bagi semua. Antas syafi. Sebenarnya kita bukan hajat pada ubat. Bukan sebab. Kita hajat ke Allah. Dan Allah dia bagi kat kita tunai hajat kita tu dengan dia bagi makhluk. Disediakan makanan, minuman, ubat. Kita ambil. Jadi sebenarnya kita bukan berhajat ke ubat tu. Kita berhajat siapa yang menjadikan ubat tu. Ini kita tauhid juga dia ajar dia sama. Itu tauhid. Saya ngaji dulu ada guru dia ajar macam tu. Macam mana? Best lah dia ajar. Saya tak, tuan-tuan saya tak tahu. Saya dapat maklumat yang tu saya rasa syok ke mana lah. Pasal dia ajar kita satu prinsip. Makhluk ni kita tenggelamkan rasa ke makhluk, bahkan dengan makhluk tu hadirkan diri rasa Allah yang bagi kita sesuatu. Makhluk ni sabab aja. Pasal makhluk memang diri dia tak boleh memberi sesuatu. Sebenarnya di atas prinsip la ilaha illallah ni Allah je ilah, makhluk bukan ilah. Makhluk takkan boleh berhajat sama sekali kepada makhluk, dan makhluk takkan boleh tunaikan hajat pada makhluk. Tak boleh. Untuk kita ni duk cari makan, minum, tempat tinggal, apa semua ni, apa dia? Yang ni perjalanan sabab. Memang perjalanan sabab macam ni. Dan kita kena keluar daripada kotak sabab ni, khasnya bak hati. Jangan berpegang pada sabab, tapi berpeganglah siapa yang menjadikan sabab. Sebab kita sebenarnya bukan hajat pada sabab. Allah boleh bagi kita tanpa sabab, tapi dia tak jadikan kita macam tu. Pasal kehidupan ni dia buat sabab musabab. Jadi dia perintah taklifkan kita untuk buat sabab. Apa yang terhasil pada sabab tu wajib atas kaedah mutauhid. Mentauhidkan Allah Ta'ala dan merujuk pada Allah Ta'ala, bahawasanya takkan boleh berlaku apa sesuatu pada kita dan juga pada makhluk ni melainkan kadar mana yang Allah Ta'ala beri untuk bagi jadi pada kita. Itu prinsip. Jadi kalau tauhid kita dapat berjalan macam tu, masya-Allah, memang best. Prinsip kena faham. Cuma nak dapat tu memang kita akan rasa memang perlu banyak zikir, fikir, kena paksa banyak, mujahadah banyak. Mujahadah apa? Macam-macam bab mujahadah. Antaranya khas kita kadang kalau duduk tempat mewah-mewah ni, mujahadah apa masalah? Makan minum. Itu masalah besar. Sebila banyak makan minum, dia akan akibat dia mata lah kena serang dulu. Mata. Apa dia? Zikir tak boleh. Zikir itu bukan Quran tu boleh lain. Boleh terlepas Quran. Tilka Rasulullah. Boleh terlepas Quran. Tengah baca tu. Yang tu yang antara mujahadah yang kita kena buat. Untuk supaya jangan kena serang dengan iblis dan syaitan akidah. Sentiasa zikir, hadirkan Allah yang bagi jadi aku, bagi jadi seluruh makhluk. Dan segala sifat yang ada pada kita tiada lain melainkan anugerah Allah Ta'ala belaka. Itu kaedah lawan syaitan. Zikir ke Allah Ta'ala, itu je jalan untuk kita handikan diri pada syaitan. Dan juga mohon kepada Allah Ta'ala dijauhkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Itu doa yang kita kena buat, sahabat yang kita kena ikhtiar. Macam mana pun atas perjalanan kita dengan makhluk ni, masa yang sama, sahabat dengan makhluk pun kena jaga juga. Pasal apa? Yang tu pun ada satu lagi musuh yang syaitan dah jadikan kawan dia.
Agent. Agent nak mensesatkan kita, apa dia? Dijadikan nafsu, nak istilah nafsu, kecenderungan keinginan pada selain pada Allah Ta'ala. Nafsu tu ada. Nafsu tu dari sifat cari satu, lepas tu akan pula hasil dengan sebab cari, bertemu, dapat manfaat daripada dia akan jatuh cinta. Itu keadaan syaitan nak rosakkan kita punya perjalanan sebagai hamba. Dia rosakkan kita dengan ada perasaan keinginan nak sesuatu, dengan apa yang kita tengok pada sesuatu tu seolah-olah sesuatu tu diri dia sendiri boleh membuat sesuatu. Itu adalah cabaran nafsu. Itu kena mujahadah nafsu. Kalau tidak, dengan apa yang ada pada nafsu akan menyebabkan mudah diganggu. Khasnya syaitan iblis yang dia tak pernah putus asa untuk buat gangguan akidah kat kita. Bahkan selagi ada peluang semua dia akan ganggu. Jaga bab akidah, jaga mujahadah nafsu. Okey, dululah itu. Ada apa lagi? Ya. Agent dia nafsu. Ya. Satu nafsu kita tak boleh bunuh, tak boleh halau. Dia kena ajar. Ajar. Nak ajar apa? Ajar bagi rajin, jangan malas. Tu. Ajar makan sikit, jangan makan banyak. Dua. Yang tu lah yang susah mah. Kita akan melatah dengar tu. Ajar jangan tamak, bahkan pemurah, suka sedekah. Yang tu nafsu. Nak tukar perangai dia tu, nama hasad, dengki, takabur, ujub, sama suka pangkat, kebesaran. Itu semua favorite dia tu. Memang fitrah dibagi Allah Ta'ala bagi jadi ni kat kita. Main pula tumpang dia iblis setan kaki. Jadi dua kaki lah kita. Tu yang nafsu kena latih ajar. Satu, ada duit banyak macam mana? Sedekah ke orang. Jangan bagi berhabis, tak pergi kelang kabut lah kita. Tapi ajar, jangan jatuh cinta tu, sedekah lah. Bagi yang mana kita suka bagi ke orang. Itu terbaik. Tak apa-apa tidak, yang kain buruk bagilah, baju tak boleh pakai bagi orang. Jadi juga bagi juga. Tapi yang terbaik mana kita sayang bagi. Kita tak boleh buat, para sahabat Rasulullah boleh buat. Benda sayang dia bagi. Rumah dia, kalau dia duduk ni, orang tak ada rumah, tambah pula keluarga ramai. Kita tak apa, aku pergi duduk pondok kecil ya. Aku beli rumah tu. Yang ni aku bagi kat kau, duduk sini. Ni rumah kau sekarang. Dia boleh buat tinggal gitu je. Kita kalau macam mana? Kau pergi duduk situ. Usahalah sendiri, susah payah aku cari ni. Kita pula nak mujahadah pergi duduk tempat-tempat yang tak selesa tu, nak bagi orang duduk tempat selesa. Yang tu lah. Siapa yang boleh melawan hak ni, masya-Allah. Yang ni yang mujahadah besar. Masa yang sama ingat kawan salah, jadikan pula nikmat di akhirat tu matlamat. Bahkan besarnya apa? Ingat kawan salah tu, jangan putus. Zikir ke dia, tauhidkan dia. Kalau dapat nikmat besar, ingat pada siapa pun beri nikmat. Adalah sipir-sipir macam tu. Jadi kesimpulan nak sebut tu lah tadi kan. Betul. Kalau nafsu kena tukar minda. Udah alihkan dia, malas rajin. Bodoh jadi pandai. Apa? Takabur sedar sikit. Engkau tu daripada air mani. Asal kita tak ada, apa nak takabur? Dengki. Dia pun makhluk Allah. Allah bagi rezeki, takkan kau nak tak puas hati dengan dia. Pasal Allah yang bagi dia kaya. Kau nak dengki dengan dia, apa Allah bagi dia kaya. Semua mesti balik pada ilmu tauhid untuk pulihkan sifat-sifat buruk yang ada pada nafsu kita. Masa yang sama kena ada zikir kepada Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah Ta'ala, untuk aktiviti kita, menyebabkan syaitan hindarkan jauh, tinggalkan diri kita, supaya boleh mudah kita zikir. Dan memang yang tak tahu, dia tak pernah leka untuk menyesatkan kita. Tak ada situ dulu lah, kena tangguh kat dulu ni. Iaitu hukum syarak. Hukum syarak ada 5. Wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Itu dulu.
jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbana kama nawwarta al-ardha wa nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون.